bekerja ketika itu pegawai undang-undang pegawai dari SPRM dulu, syarat-syarat management, remaja perhatian hari Jangan nangga. terima kasih atas yang sebentar itu tadi. Hadirin dipersilakan dulu. Sirih Khalifah, Sirih Hilang, Sirih dari Pulau Tiai. Pemain sekalian, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Sa'ad bin Syukur, SPRM Cawangan Batu Pahat, yang berusaha Tuan Nurdia Binti Yaakob, Pegawai Undang-Undang Universiti Tan Hussein On Malaysia, pegawai dari SPRM Johor, pesyarat-pesyarat UKM, barisan ahli sekretariat amal, serta para tetamu yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Para hadirin yang dihormati, bersyukur kita kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam satu majlis bagi menjayakan Hari Kompetisi Mahasiswa THM. Tidak lupa menzahirkan rasa bangga kepada semua hadirin yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Pastinya pertemuan pada hari ini bertujuan membina pemikiran ke arah membantu pihak SPRM mencegah dan menjadi lebih produktif. Kalau pergi ke kampung ramai, jangan lupa memberi tongkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Muhammad Rohizuddin bin Ali. Dipersilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Hamidun, Ya Aziz, Ya Jabbar, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah kenegaraan kami, sejahterakanlah kenikmatan kami. Kami menampakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis Hari Integriti Mahasiswa UTHM pada hari ini. Engkau mengetahui apa yang kami hadapi dari majlis ini, maka berikanlah kekuatan kepada kami untuk mendapat ilmu darinya. Jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulai dengan rahmat-Mu, ketegahannya barakah dan disudahi dengan keampunan-Mu, dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan, dan diakhiri dengan kecemerlangan. Jadikanlah usaha kami ini sebagai wahana untuk meninggalkan dan mengisahkan diri kami, betapa keselamatan diri baik zahir maupun batin merupakan prasyarat untuk mengapi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Ya Allah, tunjukkanlah kami taufik dan hidayah, jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis dengan berbesar hati mempersilakan Muhammad Solihin bin Salih selaku pengarah program untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Yang berbahagia Tuan Saad, Tuanku Dr. Zul, Puan Nolia dan Ibu Surya dan sebenarnya sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Okey, terima kasihlah sebab hadir ke ceramah integriti pada hari ini. So, ceramah integriti ini dilakukan tujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran serta kefahaman mahasiswa atau mahasiswi tentang integriti. Seterusnya memberi kesedaran nilai-nilai integriti dalam diri mahasiswa pada peringkat universiti dan pada alam kerjaan pada masa akan datang. Dan seterusnya adalah meningkatkan komitmen mahasiswa UTHM tentang peranan yang boleh dilakukan untuk menumbuhkan integriti dalam kalangan mahasiswa UTHM. Okey, sekian itu. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muhammad Solihin atas ucapan itu tadi. Menjemput Puan untuk berdiri memberikan ucapan kepada kami. Kepada Puan, ruang diberi merasmikan majlis ini. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berusaha Puan Nolia Binti Yaakob, Pegawai Undang-Undang Universiti Tuan Hussein On Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan majlis Hari Integriti Mahasiswa UTHM dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Mahmud Syukur, Pengarah SPRM Dr. Fahad, Tuanku Lekci, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Johor, Tuan Cikgu Afifah Cikgu Alam selaku penasihat bagi Ikatan Mahasiswa Anti Rasuah ataupun AMAN, sedap namanya. Dan Dr. Zul selaku penasihat kepada pelajar-pelajar dan juga pensyarah bagi subjek yang subjek berkaitan dengan kajian pada hari ini. Saudara Solihin selaku pengerusi kepada AMAN dan juga merangkap pengarah program pada hari ini. Barisan urusia pegawai yang hadir pada hari ini dan juga pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita rapatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita semua dapat berkumpul dalam satu majlis yang amat penting kepada negara, kepada universiti dan kepada seluruh masyarakat.
Dan saya bagi pihak UTHM, mewakili yang berbahagia Profesor Madya Dr. Afandi Ahmad, Timbalan Chancellor Pada Pelajar dan Alumni, berkirim salam dan memohon maaflah kerana beliau tidak dapat hadir pada hari ini atas urusan rasmi yang tidak dapat dielakkan, dan beliau merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak SPRM yang sangat baik dan juga yang sangat membantulah dalam menjayakan program pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini bagi pihak universiti memohon supaya program pada hari ini merupakan satu program yang dapat memberikan impak yang positif kepada seluruh mahasiswa yang mewakili lebih kurang 15,000 mahasiswa di UTHM, dan kita harapkan supaya program seumpama ini juga dapat dilaksanakan di semua IPTA dan juga IPTS ke arah memberikan kesedaran kepada generasi muda hari ini peranan integriti atau pentingnya sifat integriti dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang kita ketahui bahawa integriti merupakan satu elemen ataupun satu sifat dalam diri yang sukar untuk dipertahankan sekiranya kita mempunyai pelbagai kepentingan ataupun desakan hidup. Oleh itu, saya bagi pihak majlis mengharapkan supaya pada hari ini para pelajar dapat menimba ilmu sebaik-baiknya ataupun seluas-luasnya dalam membantu meningkatkan rasa integriti dalam diri. Sebagai contoh, kalau kita di UTHM ni, di pejabat saya iaitu di pejabat penasihat undang-undang, kita sering berhadapan dengan masalah integriti pelajar. Contohnya, perkara yang simple ataupun mudah saja, iaitu ketika peperiksaan. Pelajar-pelajar memang diuji benda yang mudah, iaitu ketika peperiksaan ada peraturan peperiksaan. Tidak boleh membawa bahan terlarang dalam dewan peperiksaan. Benda yang simple itu belum lagi diletakkan di hadapan adik-adik semua. Duit contohnya RM10,000, RM100,000 tak ada. Kita bagi yang simple je. Dilarang membawa bahan terlarang dalam dewan peperiksaan. Malang ni kita dapati pelajar-pelajar lebih mementingkan markah yang baik, keputusan yang baik berbanding nilai-nilai murni tadi, iaitu integriti dalam menjawab peperiksaan. Kita lihat pelajar-pelajar lebih suka membawa, kalau di sini ataupun masa kita belajar dulu dipanggil toyol kan, bawa toyol dalam dewan, ataupun bawa handphone yang ada nota kan. Toyol tu sama ada dalam bentuk handphone, kertas yang digulung-gulung, tulisan di tangan, di pakaian dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang mendorong pelajar-pelajar hari ini ataupun mahasiswa yang terlibat untuk terlibat dalam perkara-perkara sedemikian? Tentu sekali keinginan untuk mendapatkan markah yang tinggi dalam peperiksaan. Kita lihat ada kes pelajar tu sebenarnya dia dah ada carry mark ataupun markah terkumpul dia yang boleh dia dapat A+ pun, tapi dia masih sanggup bawa nota dalam peperiksaan kerana dia nak memastikan supaya A+ tu dia akan terjamin dapat sampai ke keputusan yang akhir. Akhirnya resultnya terus dibatalkan. Ada juga pelajar yang bawa ni sebab didorong oleh rakan-rakan. Dia tengok, oh kawan dia bawa tak kena tangkap pun, apa salahnya saya buat juga, mesti boleh. Jadi semua sifat-sifat ini sebenarnya dia boleh membarah dalam diri adik-adik sekiranya tidak dikawal dari hari ini. Sebab tu kalau kita lihat banyak kes-kes rasuah di luar itu, dia sama ada berpunca daripada rasa nak dapatkan sesuatu yang lebih mewah ataupun suka-suka. Kadang-kadang dia jadi sifat ataupun memang suka nak melanggar peraturan, suka nak mencabar integriti itu sendiri. Jadi saya mengharapkan supaya program ini dapat memberi impak yang positif lah kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian, dan saya amat mengharapkan Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah ni boleh berperanan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di UTHM khususnya untuk memberi kesedaran tentang peranan integriti dalam diri masing-masing. Integriti ini suatu yang sangat subjektif. Kita tak boleh nak ukur pada diri kita, tetapi kita boleh tahu kita berintegriti ke tidak dalam banyak perkara atau perbuatan yang kita lakukan. Contoh,
kita pergi kelas pergi kelas sepatutnya objektif kita apa? Belajar. Tapi kita duduk dalam kelas, diri jasad dalam kelas, pensyarah mengajar, apa kita buat? Kalau kita seorang yang berintegriti, kita fokus pada pelajaran. Tapi integriti boleh kita nilai dalam diri kita apabila pensyarah mengajar, kita sibuk tengok handphone, tengok WhatsApp, tengok YouTube, tengok apa-apa lah. Jadi dekat situ sebenarnya dia telah menguji integriti kita dengan benda yang simple je sebenarnya. Matlamat pergi kelas kena belajar, tapi sebab best kan pegang handphone, tengok WhatsApp, tengok apa tu rasa seronok. Jadi kita pun rasa tak apa kot, kita yang penting tak buat bising. Benda simple tapi kita rasa boleh je nak buat. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, semoga program pada hari ini akan berlangsung dengan jayanya. Tahniah kepada Jawatankuasa Penganjur. Terima kasih kepada pihak SPRM. Maka dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program Hari Integriti Mahasiswa. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput Puan Nuria binti Yaakob untuk merasmikan. Hari ini dengan sekalian, ini selesai sudah majlis peresmian Hari Integriti Mahasiswa Negeri. Majlis merakam penerimaan terima kasih kepada Puan Nuria binti Yaakob. Hari ini kasih. Sebenarnya Hari Integriti pada hari ini kita akan mendengar ceramah yang bertajuk Integriti Mahasiswa dalam Akademik yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Cik pensyarah jemputan dari SPRM.
kasih pada saudari pengacara majlis yang manis tu tadi. Okey, salam sejahtera dan selamat pagi Saya ucapkan kepada yang dihormati Wan Nolia Binti Yaakob, Penasihat Undang-Undang Universiti Teknologi Universiti North UiTM, merupakan wakil rasmi kepada Tuan Timbalan Naib Chancellor Dewan Pelajar UiTM pagi ini, dan juga Cikgu Afifah binti Cikgu Alam guru sejarah penasihat APMA UiTM, Dr. Ju bicara subjek moral ke, subjek etik ke, subjek pengurusan untuk khusus berkaitan dengan UiTM. Dan begitu juga salam saya sampaikan kepada Tuan Haji Saad bin Syukur, Ketua Cawangan SPRM Batu Pahat, jadi bersama kita Tidak lupa dan tidak ketinggalan juga pensyarah-pensyarah lain, dan yang paling penting pagi ini adalah adik-adik. Boleh saya gelar adik? Saya rasanya rata-rata lah adik-adik saya lah kan. Adik-adik mahasiswa APMA, Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. Tahniah, sahabat. Adik-adik semua di sini. Dan APMA sudah tentu tuan-tuan perempuan adik-adik semua kan tahu dulunya dikenali sebagai Sekretariat Pencegahan Rasuah SPR dan IPTA dari awam, ataupun yang ada juga di IPTS. Dan kita melalui tahun lepas kita dah menjenamakan semula angkat Sekretariat SPR tersebut kepada APMA, Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. Tapi semangat objektif kan tetap sama betul saya berterima kasih dan ucapkan syabas kepada pihak Barisan Esko dan juga ahli-ahli APMA yang hadir pada pagi ini, kerana telah berjaya mengelolakan serta menganjurkan satu program Hari Anti Rasuah, Hari Integriti mahasiswa yang cukup bermakna kan. Cuma saya tak nampak kat sini, mungkin untuk program hari ini masih tertumpu kat Dewan ni kan. Kalau boleh satu hari lagi, mungkin tahun depan atau bila-bila seterusnya kita sebar luaskan, kita bawa benda ni kan, program aktiviti luar daripada Dewan ni kan, atau buat berskala lagi besar. Mungkin kita dapatkan Dewan Auditor tapi kat universiti seperti Puan Nolia sarankan tadi, kat UiTM kita ada warga sama ada mahasiswa atau tenaga pengajar, staf kita, kaki tangan universiti yang melangkaui lebih daripada 15,000. Betul? Adik, boleh kita buat cara tu. Okey, kami saya tak naklah bohong sangat yang boleh saya buat senang. Saya sampaikan ceramah kalimat ringkas ni dalam pagi ini secara santai je lah kan. Jangan stres dik, pasal petang ni ada macam-macam lagi game. Betul tak? Yes. Dan saya difahamkan, saya dah diberikan satu tajuk. Saya baca 2 hari lepas kan. Tajuk Integriti Mahasiswa dalam Akademik. Dan satu tajuk yang cukup bermakna dan besar sebagai skop dia. Tapi saya pun rasa terlalu spesifik kalau saya sebut integriti mahasiswa kan. Integriti mahasiswa, kalau boleh, memang di hadapan saya kebanyakan merupakan mahasiswa-mahasiswi, pelajar-pelajar universiti kan. Tetapi melalui bacaan saya lah, saya buat sikit lah yang lepas kan. Cuma tak sempat saya rasa dengan slide kan. Sebenarnya yang dikatakan isu yang kita tengahkan, isu integriti bukan semata-mata berlaku di kalangan mahasiswa atau mahasiswi. Bahkan dengan malangnya kita faham tenaga pengajar, ahli-ahli akademik, profesor sekalipun ada di kalangan mereka kan. Kerja rumus dalam amalan tak integriti dan kalau skop tajuk tadi kepada integriti mahasiswa dalam akademik. Dan
pada saya kalau kita nak bicarakan integriti, bukan kita tertumpu pada integriti, bukan kita tertumpu hanya semata-mata dalam skop akademik. Pasal integriti ni dia menyeluruh secara total, kan? Dia mencerminkan tingkah laku setiap gerak geri setiap hari sepanjang masa oleh seseorang individu, kan? Cuma dalam konteks hari ini dan pagi ini dan juga peranan adik-adik sebagai mahasiswa, memang mungkin kita fokuslah sikit kepada dari sudut perspektif akademik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya kasihi, kalau kita bincangkan pasal integriti, sudah tak lari daripada satu konsep. Kenapa kita ceritakan integriti? Kenapa pula saya? Lupa saya nak kenalkan diri saya. Ada kenal tadi? Kenal sedikit lah. Saya penolong bersunjaya Kulinci. Panggil je lah Cikgu. Saya sebagai ketua unit pendidikan masyarakat kat SPM Johor, kat sana Johor Bahru. Kalau dekat dengan adik-adik atau dengan puan-puan sekali kat UTHM tempat ni, rujuk bos saya, kawan sejawatan saya, Tuan Haji Syukur, Tuan Haji Saad, Tuan Haji Saad bin Syukur. Tuan Saad ni ketua cawangan Parti Pahat, dekat sikit lah pejabat Tuan Haji. Saya kat Johor Bahru, tapi kita sama-sama buka pintu dan mengalu-alukan kehadiran adik-adik kalau ada apa-apa bab masalah kemusykilan dalam bab rasuah pada individu. Okey, saya balik tadi. Dan kenapa saya dijemput? Saya ni pegawai Suruhanjaya Pencegah Rasuah, pegawai SPRM, kan? Kerja saya memang orang cakap membasmi rasuah, kan? SPRM kita ada 3 fungsi. Kat SPRM tu dia mengamalkan strategi serambang 3 mata. Ramai di kalangan masyarakat orang dia tahu SPRM tangkap siasat kes rasuah, salah luka rasuah, jenayah rasuah, kesalahan-kesalahan yang melibatkan rasuah, salah laku dan penyelewengan, tangkap-tangkap, kan? Tapi adakah adik tahu juga kat SPRM, di dalam struktur organisasi, kan, SPRM tu struktur organisasi jabatan tersebut juga mempunyai fungsi pencegahan rasuah melalui pemeriksaan dan rundingan. Ada satu sayap cabang dia, pemeriksaan dan rundingan ke atas apa-apa tata cara, amalan atau orang cakap SOP, tata cara, amalan dan sistem prosedur di satu-satu pada awam, jabatan awam yang mana rapuh atau lemah yang kepada elemen salah laku dan rasuah. Dia agak kompleks sikit kalau saya tak bagi satu contoh. Dan yang saya cakap tadi, pencegahan secara rundingan dan berikan khidmat nasihat penambahbaikan. Contohnya ialah satu kes dulu SPRM pernah banyak tangkap. Mungkin sekarang yang terdekat baru-baru 2 minggu lepas banyak nak dengar, baca kat berita melebihi 30 orang pegawai JPJ Pulau Pinang, anggota dia cari tangan. Baca kat Facebook mesti ada, kan? Hebat berita ni, kan? Dan ditangkap, yang terlibat dalam undangan lah, dapatkan kutipan atau dia kalau istilah kita orang dia pau dengan tauhid atau pemilik lori, syarikat berangkutan dengan lori, supaya lori mereka kebab walaupun muatan lebih, kita dengan tindakan, walaupun kan bawa melalui tempat larangan atau melanggar apa-apa peraturan lalu lintas, dia kebab, tidak akan diambil tindakan oleh JPJ. Sebab apa? Sebab tauqir sudah kautil, sudah bayar bulan-bulan kepada pihak penguasa JPJ berkenaan. Itu ceritanya. So SPRM telah dapat maklumat sebenarnya dan kita buat kerja operasi dan kita tangkap pegawai penguasa. Dan setelah tangkap, selesainya kerja-kerja siasatan, dan kertas siasatan tersebut akan diangkat untuk izin pendakwa raya
supaya dituduh di mahkamah. Itu proses kehakiman, proses pengurusan kehakiman pada negara kita. Biasalah berbicara di tempat, kasusnya kesalahan pegawai JPJ yang ditangkap dituduh tu akan diadili kat mahkamah. Nampak? Experience kita siasat, tapi yang mendakwa satu pihak, daripada pendakwa raya, daripada pejabat pendakwa raya. Dan hakim yang arif kat mahkamah tu akan menghadiri kes tertentu. Kalau betul kukuh sabit, keterangan cukup, saksi-saksi cakap benar, benda tu boleh, kesalahan tu disabit, baru dia akan jatuhkan hukuman kepada tertuduh tersebut. Yang dikatakan suspek atau tertuduh. Itu proses operasi yang siasatan experience. Ramai orang memang tahu. Tapi yang saya sentuh tadi tu, selepas daripada tangkap, tak habis, tak selesai masalah. Sekiranya satu-satu orang hanya ditangkap, 30 orang ditangkap, jawatan kekosongan tersebut pakat isi. Kalau tak ada apa-apa usaha lain, benda ni akan berulang. So salah satu fungsi experience untuk mencegah rasuah adalah meneliti, melalui sektor pencegahan kita ada bahagian pemeriksaan, kita meneliti tata cara prosedur, amalan atau sistem dalam JPJ tersebut. Kenapa rapuhnya sistem ni sehingga lakunya rasuah. Contoh ni kita kaji dalam semakan tu, rupanya kumpulan pegawai pembuat JPJ ni 20 orang ada yang telah berkhidmat bertugas di tempat tersebut kat Pulau Pinang melebih 10 tahun. Dia dah kena masak dah, dengan tauke-tauke, dengan pemilik lori tersebut. Dia bukan dengan driver, dengan bos dia bos yang datang. So daripada hasil pemeriksaan pegawai experience tu, kita boleh kemukakan cadangan tu. Contohnya kita cadangan supaya ada rotation kerja, pusingan kerja di kalangan pembuat kuasa. Atau kita pergi menyarankan sekiranya apa-apa operasi oleh JPJ, kita sarankan buat operasi bersama, sama ada dia jemput pegawai experience ada bersama, atau mungkin buat operasi bersama dengan pihak kuasa lain, pihak polis trafik, kuasa daripada pihak kuasa tempatan, supaya ada rasa takut dan malu kalau you nak ambil satu rasuah di depan klik atau orang-orang yang tak biasa, you duduk dalam satu pasukan, you tak berani, you tak tahu latar belakang orang yang bekerja sama dengan kamu tu, sama ada dia, kalau kita JPJ, dia polis, sama ni polis trafik ni akan report kalau kita terima rasuah dalam operasi tersebut. So itu cara atau cadangan mungkin SPL temukan untuk menutup ruang dan peluang rasuah. Selain tu, experience kita ni, saya ni ada juga fungsi pendidikan. Adik-adik ni salah satu produk dalam pendidikan masyarakat. Kita set up sekretariat atau AUMA Pendidikan Universiti, dan kita memperkenalkan modul rasuah dan integriti. Ada modul subjek di universiti tertentu. Buat permulaan untuk pengetahuan Puan Noria mungkin boleh bawa dalam perkara atasan, bahagian akademik. Universiti Kebangsaan Malaysia 2 tahun lepas dah mula satu subjek elective untuk belajar sains ke social science lah yang tahun 1 subjek elective rasuah dan integriti. Itulah dengan objektif untuk menerapkan nilai objektif integriti ini kepada mahasiswa dan mahasiswi. Tapi ingat pesanan saya dan kepercayaan saya sendiri juga Pak kata melentur bulu biarlah daripada rebungnya, betul sebenarnya experience ke arah tersebut, di mana subjek-subjek rasuah ni telah diperkenalkan di subjek pendidikan moral darjah 6 sekolah rendah lagi. Dan begitu juga pendidikan moral dan agama. Bab agama dia ada, subjek agama dia ada masuk juga elemen-elemen tu di belajar-belajar di kelas 1 sekolah menengah. Okey, itu lebih pada SPRM. Dan kenapa saya nak nampakkan adik-adik konteks tu, SPRM rasuah tu begitu rapat dengan yang tajuk
isu yang kita nak bicarakan pagi ni, integriti. Dia ni satu konteks kontras, dua nilai yang kontras bercangga, di mana seorang yang berintegriti tinggi, kan, saya tak cakap garanti lah, tapi kan kebiasaannya, kan, risiko untuk dia mengamalkan rasuah atau jadi seorang berasuah ada rendah. Kan, kalau seorang individu yang tak berintegriti, kan, adik, sorry to say, dia akan lebih cenderung melakukan rasuah. Dia agak susah. Kalau integriti rendah, inilah dia. Bukan setakat rasuah, apa-apalah jenayah, salah laku, kesalahan dapat dilakukan. So, yang dekat dengan adik-adik konteks, okay. Apa tu integriti? Ada, adik, kalangan adik-adik nak cuba, nak try. Apa tu integriti? Ada adik angkat tangan sebelah sana, adik baju merah, dia cakap, cikgu, integriti nak try, kat ujung. Adik baju merah, jangan pandang belakang, kamu lah tu adik, baju merah. Nak cuba jawab apa pemahaman kalau ikut pemahaman adik integriti? Senang je dia cakap, dia angkat tangan, dia berdiri cakap. Integriti tu, integriti, bahasa integriti, bahasa Melayu TI, bahasa Inggeris TETY. Integriti, tidak, tapi yalah bahasa kita surat-surat tahu. Integriti itu bahasa, sebenarnya itu pun bukan asal, kata asal itu bukan daripada bahasa Inggeris, bahasa Latin, integral, sesuatu yang kesempurnaan, kan? Tapi dalam konteks, okey, kan, dalam konteks kita, kan, kalau kita cakap dengan atuk nenek kita kat kampung, integriti, agak-agak nenek kita faham kan? Integriti, saya nenek atuk, kan, saya berazam mulai hari ini saya nak jadi seorang berintegriti lah, kan. Atuk berpelik kan, apa dia berintegriti? Integriti tinggi, kan, dalam bahasa muda kita atau dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh, kan. Saya sebenarnya ada dapat juga istilah apa, takrifan, definisi daripada Kamus Dewan sama sekali. Mana saya tulis? Integriti, menurut Kamus Dewan Bahasa, Dewan Bahasa tahun 1986, dia mendefinisikan integriti sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan, keutuhan. Kalau cakap dengan tok-tok, saya nak jadi seorang yang utuh, jujur, barulah tok faham, kan? Tapi itu dia, sebenarnya dia merupakan semua satu set yang banyak merangkui satu set jati diri yang cukup banyak, kan? Di mana dia merangkui tadi kan, bukan setakat yang tadi saya sebut, kejujuran, ketulusan, kesempurnaan, keutuhan, tapi dia boleh dikembangkan kepada keikhlasan, kan? Keterbukaan, ketelusan, transparent, telus, kita tak bohong, kan? Amanah, kan? Bercakap benar, pegang pada prinsip. Seorang yang berprinsip, seorang pegang pada prinsip, bukan kejap ni, cakap ni, lepas tu kemudian tindakan dia buat lain atau dia cakap lain. Macam lalang lah orang cakap, atau ini orang selalu sebut, cakap tak suruh bikin, kan? Orang berintegriti tidak garang tu, kan? He always honors his work with principles, So, okay. Integriti ni tidak boleh, dia tidak macam Puan Noria tadi sebut tu, dia tidak boleh diukur dengan hanya cakap, kan? Atau melalui pemeriksaan atau mana-mana ujian. Dia boleh diukur dan ditentukan melalui ujian atau cabaran. Tapi maksud saya pemeriksaan, dia macam subjek moral. Ingat tak adik kalau belajar kat sekolah menengah dulu, subjek moral kat sekolah, kan? Sebab saya memang ada pengalaman saya
kawan saya tingkatan 5 yang mendapat grade A1 dalam saja pendidikan moral dia, dan seterusnya buat tingkatan 6 STPM, dia berjaya melanjut pelajaran kat universiti. Sampai kat universiti dia pun jenis budak cerdik kan. Dia skor first class honor. Tamat pengajian dia dengan ijazah sarjana muda kan, kelas pertama, ujian pula kan. Tapi kemudian tu saya dengar lah dia masuk dalam pekerjaan yang dia pernah dipecat oleh syarikatnya kerana dia seleweng tanah duit syarikat. Dia terlibat dalam kes pecah amanah berjenayah CPT. Breach of trust. Ini kawan saya sendiri. Ini kisah benar. Pelik tapi benar. Tak pelik pun kan, dia mendapat skor A1 dalam moral dia kan. Dan dia seorang memang cerdik, pandai di kalangan kita, diakui kan. Tapi tengok apa yang berlaku dengan dia kemudian hari kita laku. Itu yang maksud saya tu integriti. Tidak boleh kan, hanya semata-mata hanya melalui exam. Seorang yang dapat high skor tinggi tak semestinya dia berintegriti. Begitu juga kalau universiti kan, atau mana-mana IPT kan, boleh menghasilkan kan graduan yang mempunyai skor tinggi, tapi bab aspek akhlak, bab aspek kemanusiaan ni, aspek keimanan ni kan tidak dipertingkatkan kan. Banyak lulusan graduan dari UDC atau IPT tersebut kan terjerabak dalam amalan-amalan yang tak bagus, pecah amanah, mengamar rasuah, ambil rasuah dan menipu kat luar, membangunkan scam macam-macam kan, fraud kan, menyebabkan fraud di company mereka kan. Semua ini kan mungkin adalah kita ni orang cakap kecuaian, kita terlepas pandang, tak ambil berat dalam fokus dalam pembangunan sosial kan, dan termasuk integriti lah dalam kata-kata kita belajar kita. So tidaklah melalui ceramah saya atau kalimat ringkas sejam ni adik-adik akan tingkat integriti sampai tahap langit. Tidak. Tapi kalau dapat tingkat 5% ke 10% dari hari ini, kita abad azam tanamkan semangat baru, itu pun memadai dah, cukup dah kan. Sebab apa? Moral, apa tu integriti ni, dia menurut satu set sebahagian daripada nilai moral. Moral, apa dia moral adik? Moral ni apa tu moral? Immoral or moral? Ethic or unethical? Beretika ke tidak beretika? Moral ke tidak moral kan? Moral ni dia merupakan, dia terbit daripada nilai kan, value individu kan, value nilai yang terpedang, pegangan kita, nilai kan, yang kita membezakan sesuatu kan. Dalam saya punya tarifan baca saya dapat tu, it distinguish the value kan, nilai ni, moral ni, the moral value enables an individual distinguish a good from the bad, a right from the wrong kan. Nilai moral ni, pegangan ni kan, yang membolehkan seseorang tu membezakan apa tu yang betul, apa tu yang salah, apa tu yang benar, apa tu yang tak benar. See? Dan dia memang melalui pengajaran, tapi juga tak kurang dia melalui pengalaman kita melalui pengajaran, asuhan daripada peringkat muda lagi, masa kita kat kanak-kanak. Jangan anggapkan pendidikan ke apa tu, pengajaran tu semata-mata pada peringkat sekolah, alam universiti. Betul tak? Betul? Kan? Saya ni baru kan dah bergelar ayah, ada anak 2 orang. So saya tu lagi memahami sebenarnya kita sebagai ibu bapa, adik-adik kat mahasiswa amal, adik-adik amal ni yang pagar juga menjadi kan ibu bapa orang satu hari kelak kan. So you akan tahu peranan kita as a role model. Anak-anak kita akan meniru dan mempelajari setiap tingkah laku kita. Kalau kita ni jenis kat rumah sentiasa bercakap bohong je,
percayalah dia akan meniru dan ikut satu hari. Macam kita bawa anak kita kan depan traffic light, kita tak berhenti lampu merah, kita langgar je kan, anak duduk kat kereta, dia mematikan. Dalam kereta lepas makan KFC kan, French fry kan, bungkusan tu, pastel tu, straw tu, buang campak merata-rata je kan. Anak-anak kita yang dalam kereta tu, dia mematikan, observe kan, dia tengah memati dan dia akan meniru kan. So tak boleh panjangkan, itu moral. Satu moral yang boleh diterima oleh masyarakat, norm masyarakat kan. Dan benda tu yang boleh diterima masyarakat, iaitu boleh diterima kebanyakan anggota masyarakat. Dan begitu juga dia akan mematuhi kepada peraturan-peraturan serta undang-undang negara yang telah diluluskan, yang telah dipersetujui ya. Dia mesti dalam set tu kan, yang dikatakan seorang pemoral. Dan integriti, benda-benda ni terkudung dalam ni, dia tak boleh terlangkaui kan, yang saya cakap tu. Okey, so saya balik kepada isu integriti mahasiswa dalam konteks akademik kan. Dalam bacaan saya ada 2-3 kertas yang sempat saya juga dapat daripada internet. Sebenarnya saya nak terangkan kat sini, kalau salah lakukan sesuatu yang tidak bermoral kan, atau tidak jujur kan, dia tak semestinya melanggar undang-undang. Tapi moral kadang-kadang moral memang tinggi tahap ini standard, dan undang-undang dia tak begitu tinggi kan. Kamu tidak apa, tadi yang contoh saya sebut tadi, membuang sampah merata-rata kan, merokok dalam restoran sekarang, merokok dalam restoran dah jadi kesalahan undang-undang. Tapi kalau kita membuang sampah di sesuatu negara atau suatu tempat, dia jadi kesalahan, sesuatu tidak. Singapura agak strict. Sini kita pihak kuasa sebenarnya ada peraturan. Cuma saya nak nampak kepada adik-adik tu, ada setengah perbuatan tu dia tidak bermoral, tetapi dia tidak mengakibatkan kepada kesalahan jenayah kan. Pernah adik-adik ditegarkan pasal kesalahan utama atas SPRM, itu kesalahan jenayah Kalau disiasat, ditangkap tadi kan, saya cakap dihukum, didenda pula, bukan sekali didenda kan, bahkan kan wajib akan menjalani hukuman penjara. Itu jenayah. Yang seseorang, perbuatan yang dibuat oleh seseorang yang tidak berintegriti atau kurang berintegriti tidak semestinya sampai ke tahap jenayah, perbuatan jenayah kan. Tapi perbuatan yang tidak bermoral, itu pun berbahaya. Itu pun boleh mencerminkan kan, tahap integriti individu itu adalah rendah kan. Contoh kenapa saya nak bezakan, adik-adik nampak kan, adik-adik perbezaan ni ada kerana saya nak bicarakan sesuatu yang dikatakan academic dishonesty, ketidakjujuran dalam akademik okay? Tapi ada juga sesuatu institut, ada universiti yang lebih tegas, dia melabelkan ketidakjujuran akademik ini sebagai academic crime, jenayah akademik sekali. Boleh bayangkan adik, just saya lah nak ajak adik-adik bagi contoh satu, kedua, apa yang dikatakan ketidakjujuran akademik. Meniru kan, itu perempuan punya jawapan. Lelaki, adik-adik lelaki ni, apa jawapan kamu? Piagat, bagus, hebat. Plagiat kan. English plagiarism kan. Saya pun dulu masa kat sekolah tak tahu benda ni, kat universiti lah. Itu pun tahun ketiga baru kita lebih sedar kan definisi plagiarism dan kegiatan atau perbuatan piagat. Memang banyak saya membaca ke arah tu kan. Apa tu piagat? Satu didefinisi oleh Kamus Dewan, Marine website online dictionary kan. Plagiarism means plagiarism bermaksud dia bagi simple je 4 kategori lah kan.
Number one, to steal or pass off the idea of the idea of the word of one person and as its own. You mencuri, meniru dan menuntut idea atau kaya orang tu sebagai kamu punya. Itu piagam satu. Perbuatan piagam, piagat yang dikatakan itu, dia menggunakan to use as whole or partially the product without accrediting the source. Dia mengolah memetik, olah, mengambil sebahagian atau keseluruhan mana-mana kaya tanpa memberi iktirafan accreditation kepada sumber-sumber asli, sumber asal yang dirujuk tu. Kalau you punya reference, kalau you punya citation, kalau you footnote, atau ketiga, berbentuk literature thief, macam curilah hasil kaya dia boleh tiru bulan-bulan, tanpa accreditation tu seolah tanpa permission. Dan last, dan keempat, practice to present as a raw or original material or an idea or a product which derived from the existing source. Dia mendakwa ini adalah satu hasil baru, satu ciptaan baru, satu finding baru, satu dapatan. Setelah dia punya usaha, dia punya survey, dia punya kaji selidik, dia punya research, dia claim, ini penemuan finding baru, trend macam ni, ke arah tu, ke arah ni, trend positif, trend negatif. Tapi sebenarnya tidak, benda tu orang buat. Itu plagiarism, itu dan banyak daripada kegiatan plagiarism ni sampai hari makin tambah, jadi makin umrah. Rasa dah adik-adik makin meningkat. Nanti kalangan kita macam biasa je, macam saya pun macam pernah laku je, Kenapa? Ada berapa? Kenapa dia berlaku? Dalam konteks kita tanya, kenapa plagiarism meniru atau tidak berintegriti dalam akademik ni masih berleluasa dan meningkat, ada trend meningkat memang. Hasil itu ada pakar, ada researcher dapati dengan zaman era ICT sekarang. Betul tak? Dengan zaman era ICT sekarang, internet information is everywhere within fingertips. Maklumat, bahan email, kaya email ada di rata-rata tempat. Dulu ingat mungkin Puan Nolia, cikgu, zaman kita buat research nak cari jurnal punya susah. Kat library je lah ada jurnal. Betul tak? Itu pun jurnal hard copy tu itu pun terhad kerana nak pinjam balik atau carikan microfilm tu nama share microfilm kita cetak sikit bagi yang kita nak tu apa betapa susahnya nak dapatkan rujukan, nak dapatkan bahan ilmiah tu untuk tujuan research kita tu. Tapi nowadays with the online journal rata-rata, sama ada kita subscribe sendiri atau kat universiti, dah subscribe kat sana, senang dalam hujung finger. Dulu kita mesti pergi turun library baru kita dapat something. Sekarang kat bilik kamar, bilik tidur dalam kamar kat asrama tu, itu pun dah boleh buat kerja, dah buat research betul pencapaian internet ke ICT itu. Dan dalam kajian mereka mereka dapati juga di kalangan banyak-banyak jurusan rupanya pelajar IT ni memang tinggi. Sini ada tak pelajar IT, sains komputer ke multimedia program, desktop publishing, computer engineering, telecommunication engineering, ada di kalangan adik-adik. Finding tu mendapati mungkin accessibility, the easiness of accessibility senang, mudah nak dapat. Dan tahap kemahiran this group of student for the ICT faculty, they are more expert lah. Dan tahap kemahiran mereka menguasai perisian dan juga program dorong sebab benda tu dia orang tidak ada perasaan keinsafan
apa yang dia buat tu private, jadi meniru tadi kan adalah salah kan. Okey, selain tu kan, itu yang common kan. Yang ni melibatkan kerja khusus tadi. Saya mungkin cakap tu kerja khusus assignment kita kan. Tadi Puan Nolia sempat bagikan contoh dalam ucapan ulung dia tadi itu kan. Kita meniru dalam exam kan. Toyo, saya dah lama tak dengar istilah toyo kan. Mungkin lama tinggalkan campus. Toyo, macam saya macam buat toyo hari ni juga, tengok kertas kan, tulisan kecil-kecil tu, point tu untuk saya ucap. Ini toyo lah saya kan. Saya mengaku saya meniru. Itu yang saya nanti saya kena bagi kredit juga kepada berapa ni, Dr. Ramlan Mustafa, Profesor Zaharia Hussein daripada Universiti Melaya ni, Profesor Syahida, sebab saya ambil kertas dia. Saya ambil kertas dia, saya baca, saya dapat idea tu yang saya kongsi dengan adik-adik hari ni. Bukan idea asli daripada saya, banyak sumber kan. Tadi saya petik Kamus Dewan, saya kan cakap dengan tadi, ni tarifan dari Kamus Dewan kan. So saya rasa itu satu bab kan, untuk bab kerja khusus kita. Itu sebenarnya dia adalah dikategorikan kepada ikut itulah dishonesty in academic kan, ketidakjujuran dalam akademik. Dia tak mengakibatkan sampai tahap jenayah. Tapi saya boleh bagi adik-adik contoh. Ada juga tahap jenayah. Mungkin rasuah, kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Bicara Rasuah boleh berlaku di kalangan environment adik-adik walaupun dalam kampus. Contoh macam mana? Saya boleh petik mungkin satu contoh atau kes yang berlaku dulu dalam beberapa tahun lepas lah kat Singapura, kalau adik ada ikut perkembangan. Dan kes sedemikian senario yang sama pernah berlaku di one of the IPTA dalam negara kita, tak lepas Kelang saya tak nak sebut, di mana ada pelajar ni kes yang Singapura, ada seorang mahasiswa perempuan, dia menghadiahkan pensyarah daripada fakulti undang-undang US, somebody professor equivalence of the norm. So there is no skill on the nonsense illiterate of the law, and sama kan, kejahilan undang-undang bukan satu pembelaan kan dalam semangat undang-undang. Hakim tak terima, kita tak tahu itu rupanya salah. Tidak. Di mana mahasiswa perempuan telah menghadiahkan pen, jam, emas, jam tangan yang mahal mewah kepada pensyarah dia, dan setuju terima jemputan pensyarah lelaki dia tu kan, keluarlah makan minum, berdating lah. Nah, apa yang lebih lanjut saya tak pasti. Okay. So supaya perempuan tu kan, mahasiswa perempuan tersebut boleh diberikan grade yang tinggi, grade yang cemerlang. Tadi Puan cakap mungkin yang tak lulus kepada yang kandas tu kan, tak lulus kepada lulus. Tapi tak perlu sebenarnya. Kalau you orang dah cantik cemerlang dah, kenapa dia nak ambil risiko tu? Kalau jadi ni terdedah kan, itu merupakan satu kesaran rasuah. Kenapa saya cakap itu kesaran rasuah? Kalau ikut tarifan kesaran rasuah kan, pemberian atau penerimaan itu bab orang yang beri rasuah. Kalau pihak orang yang terima rasuah, penerimaan atau penawaran atau penerimaan. Yang sini yang terima penerimaan kan, apa-apa bentuk rasuah atau suapan sebagai dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara yang mempunyai hubungan kait dengan dengan tugas rasminya, dengan tugas rasmi prinsipal kamu. Contoh tadi pensyarah tadi, dia terima jam tangan kan, dia terima jam tangan, terima apa tu, cincin daripada mahasiswa tu. Benda ni ada urusan rasmi dengan pihak masyarakat yang dia dimiliki, dia sebagai penambil akademik pensyarah. So itu kesaran rasuah. Konteks adik-adik boleh berlaku dah benda ni kan. Tadi Puan Noria cakap desakan, dan sebenarnya benda ni bukan saya nak skop ni, nak kongsi dengan adik-adik. Kalau cikgu-cikgu pensyarah, saya minta maaf, bukan saya nak menyinggung perasaan, tapi hakikat realiti
universiti ini daripada paper saya kan, daripada paper. Universiti ada setengah universiti memang meletakkan terbitan jurnal, buku, penulisan akademik atau petikan citation, bilangan petikan citation oleh orang lain kan, sebagai KPI kenaikan pangkat tenaga pengajar tersebut. Dia setkan kalau Profesor Madya ni, Pro Madya ni nak pergi Profesor, nak naik pangkat Pro tu, dia kena setahun, dalam setahun tu dia kena terbitkan berapa jurnal, berapa buku, berapa publication atau bentangkan berapa kertas kan, di peringkat dalam negeri, di peringkat persada antarabangsa, berapa kertas dia perlu bentangkan. Benda ni akan jadi kriteria kenaikan atas desakan tu, atas nak kejar. Ada setengah universiti kerana terlalu tasuk dalam mengejar ranking, QS ranking, apa tu QS survey ranking kan, ranking universiti Malaysia kan, UTASIAN ada tak masuk dalam top 500 university, the best university in Asia, tak payahlah the world lah kan, Asia cukup. Ada setengah pihak universiti, pentadbiran universiti terlalu tasuk nak kejar ranking ni, so memaksa kan academician diorang kan. Ada sesuatu memang untuk, ada setengah academician bersyarah kan nak mengejar tahap apa, status yang lebih tinggi. Dia mengabaikan elemen integriti, mengabaikan kan, sanggup sehingga dia sanggup melaksanakan tadi saya cakap, bukan setakat beragat dia kerja atau research dia kan, kerana dia menggunakan tenaga berkat pelajar-pelajar yang dia supervise. Kalau thesis kan, dia sebagai penyelia thesis kan, hasil-hasil dapatan pelajar dia, tapi dia tuntut sebagai dia punya atas kapasiti dia sebagai penyelia. Dan dia tak kredit pun, tak bagi acknowledgement pun, beriktiraf pun kepada kumpulan pelajar tersebut yang betul-betul melaksanakan research tu kan. Itu satu. Dan juga ada setengah pensyarah, cikgu pensyarah kan, profesor tu, kalau satu-satu projek dia orang diberikan grant, betul tak? Research grant. So ada setengah tu menyalahgunakan grant tu. Kalau salah gunakan grant kan, dengan mengemukakan dokumen palsu yang mempunyai butiran batan yang palsu, yang mengandung nilai kewangan kepada pihak majikan prinsipalnya dengan tujuan untuk menipu, itu juga adalah satu kesalahan jenayah, kesalahan di bawah section 18 Akta Aspirant. Kita dengar tentang false claim tu lah. False claim mungkin diberikan adik-adik mahasiswa ni tak terlalu ni, tapi dengan persyarat tu mungkin berlaku. Grant, ada setengah persyarat dalam projek tu, projek research projek dia mengambil research assistant RA. Di sini adik-adik kalau final year mungkinlah ada peluang tu jadi RA kan, pembantu penyelidik kan. RA ni sebenarnya tak wujud, atau one kan, mungkin project research project, the leader, the project team leaders kan, dia just ambil 2 RA, tapi dalam tuntutan dia apa kan, dia masuk dengan pihak universiti kan, RA 5 orang bayar sekian-sekian amount dan perolehan alat-alat atau instrumen buat conducting the project. Dia manipulasi. Ini tidak lagi yang saya kategorikan, tidak lagi ketidakjujuran, sebenarnya jenayah, rasuah kan. Dan dia post-claim, buat post-claim tadi tu. So saya rasa banyak lagi kalau saya nak cerita. 4 paper, 5 paper saya ada, 1 paper sampai 2 muka surat kan, sinopsis saya nak ambil pun banyak, tak sempat saya nak. So kepada adik-adik yang ni lah sebagai pesanan terakhir saya rasa, sebab masa diberikan dalam sejam kan, sejam lah tadi, kita lambat, mula lambat sikit. Lepas ni 10.30 nanti pakai kita nak lapaskan ikrar tu. Cuma di sini saya ingat sebagai ini kesimpulan atau hujung di kalimat yang seperingkas adik-adik itu kan, tanamkan seperti saya cakap, bukan pada akademik saja, sebab integriti ni kita perlu kan, so seseorang individu tu perlu kan, you kena portray, kena
paparkan, kena bertindak landaskan individu dan setiap aspek kerja harian kita, bukan semata-mata sebagai mahasiswa dalam bidang akademik kamu, sebagai seorang warga negara, rakyat yang bersivik, kita perlu mungkin climate, cuaca, suasana politik satu ketiga di negara kita rasa ni agak lembab dan menghaburkan pasal individu tidak banyak dibicarakan. Malahan pemimpin-pemimpin politik kita ada setengah mempaparkan, orang cakap mempaparkan teladan yang buruk, yang teruk, yang negatif. Tapi kalau tuan-tuan adik-adik perhatikan the overall, the climate sekarang, climate suasana suasana politik maupun sosial dan negara kita dah berubah sejak 3 minggu lepas. Kerajaan baru, kerajaan bawah, kerajaan Pakatan Harapan. Saya bukan nak politik, nak promote siapa-siapa pihak tapi itu agenda. Kita nampak pemimpin kita Perdana Menteri yang ke-7, yang ke-4, yang juga baru ke-7, yang amat hormat Dr. Mahathir sendiri dia memang mengangkat, mendapatkan agenda individu sebagai sebagai keras dalam pentadbiran beliau pada kerajaan sekarang. Dia menekankan pada setiap kewajipan pada setiap menteri dia ke arah ada urus yang untuk yang berintegriti. Kita nak Malaysia kalau menurut kata Tun dalam ketika dia melancarkan Plan Anti Nasional, Plan Anti Rasuah kebangsaan baru-baru ni bulan Januari, dia cakap dia nak sekali lagi Malaysia, negara kita dikenali kerana integritinya, bukan rasuah. Kita tak mau negara kita dikenali sebagai negara kleptokrasi. Betul tak? Adik-adik, itu negara tapi negara itu sesuatu yang besar. Umpama rumah kita eloklah bermula daripada diri kita, keluarga kita, masyarakat, seterusnya keluarga. Yang mampu mengubah adalah individu individu sendiri. Kita sebagai building block to our house, adik sebagai satu blok akan bangunkan rosok dia, tiangnya, seterusnya punggungnya, barulah satu negara, satu rumah yang kukuh. Okey. Dengan itu saya juga nak kongsilah lagi satu ungkapan sebagai susunan dalam kalimat saya. Adik-adik kenal Warren Buffett? Bukan Warren Buffett, Warren Buffett. Saya pun tak pandai nak sebut. Bukan yang makan-makan buffet tu. Ada siapa-siapa ni ada invest saham Quantum Fund, pernah dengar? Berkshire Incorporation. Warren Buffett, satu tokoh investment yang terkemuka yang Soho Warren Buffett pernah cakap dalam konteks integriti ni, dia pernah sebut satu, when it comes to hiring people, I'm looking for 3 items. Dalam mengaji, mencari kerja saya, I look for 3 quality, 3 ciri dia nak cari daripada pakar kerja yang dia nak ambil tu. When we come to hiring people, I'm looking for 3 elements, 3 criteria. The first, dia cakap first, yang pertama terus dia sebut integrity. Integrity. Apa tu kedua? Cuba buka. Sudah tentu dia sebut intelligent. IQ kita intelligent itu kena carilah orang yang smart-smart juga Dan ketiga, dia sebut high level of energy. Seorang yang ada passionate, suka dengan kerja, dia sebut energetik je lah, benda je, tak suka nak laksanakan kerja. Atau dengan kata lain, dia mungkin seorang yang rajin. The first, boleh ulang lah adik-adik, apa kriteria tu? The first, integrity. The second, intelligent. And third, high level of energy. Tapi adik-adik belum habis pesanan dia. Dalam 3 perkara ni, you must
pentingkan integriti. If you don't have the integrity, the other two will kill you. Itu nasihat dan pesanan daripada. Tagunya adik-adik kan grade lulus dengan graduate dengan grade yang tinggi, 4 flat apa-apa kan. Kalau you tak ada integriti, nasyalah satu hari benda tu akan bawa badal pada kamu. Macam contoh yang tadi saya sebut awal-awal bagi kan kawan saya tu. So dengan itu saya sudahilah perkongsian yang seperti untuk buat pagi ni, di mana saya bagi tajuk tadi yang sebut integriti mahasiswa dalam akademik. Dan itu saya ucapkan salam sejahtera dalam ribuan terima kasih. Saya serah semula. Maafkan saya tuan, adik-adik yang mana tu kan, mungkin bahasa saya dan campur aduk bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu taklah ke mana tahap dan perkuasaan dia. Tapi yang penting ni, penting betul-betul saya harap message kan yang sedikit tu simpan kan. Jangan orang cakap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada tak? Masuk sini, keluar sana. Tidak. Ada So dengan itu saya ni tuan di mana pengarah pencegahan saya pun dah sampai. Sekarang sampailah masanya untuk sama-sama adik kita kan menzahirkan azam kita dalam menegakkan integriti dalam kehidupan harian kita. Itu sekian, terima kasih. Saya sudah ceramah kita pada hari ini. Diharapkan segala ilmu yang dikongsikan oleh Tuan Puri Chin sebentar tadi dapat digunakan dan membina integriti dalam diri para hadirin tidak kira dalam apa jua keadaan. Seterusnya, dijemput para hadirin untuk berdiri bagi mengangkat ikrar Sumpah Keramat Mahasiswa Anti Rasuah yang akan diketuai oleh Muhammad Solihin bin Khalid dan disaksikan oleh Tuan Ridwan bin Abdul Malik. Bahawa kami anak muda mahasiswa yang merdeka dan bermaruah dengan benar iltizam dan rela hati berikrar dan bersumpah akan memelihara maruah serta integriti kami agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan mencegah dan memerangi sebarang bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Ke arah itu kami bersumpah akan menjunjung dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara, akan mematuhi sepenuhnya Kelembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara, akan meningkatkan integriti
mengamalkan nilai-nilai murni serta mengelakkan diri daripada terlibat dengan sebarang jenayah rasuah dan salah guna kuasa. Akan mendukung dan mempertahankan segala usaha untuk mencegah dan memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah dan salah guna kuasa, dan akan kekal teguh dalam perjuangan menentang pengumpulan rasuah dan salah guna kuasa demi agama, bangsa dan negara. Boleh tolak